Assalamualaikum, salam sejahtera. Good day to you all. Okay, now this is the example. Okay, how to determine a function is one-to-one. Okay, example E dan F. Okay, now what we have here is a little bit different because we have a function and then we have extra information over here. And this is what we call restricted domain. Okay, restricted domain. Apa maksud restricted domain? Itu bermaksud kita ubah dia punya domain. Domain yang asal tidak lagi berlaku seperti yang biasa. Contoh, okay, kalau pada asalnya fx equals x squared tolak 4, untuk yang ini, x adalah elemen of real number. Real number bermaksud dia domain akan mengambil nilai dari negatif infinity sehingga infinity. Tetapi disebabkan restricted domain ini telah kita apply pada function untuk soalan E, iaitu x lebih besar atau x is greater or equal 0, maksudnya daripada negatif infinity sehingga kosong tiada. Saya dah potong kat situ, jadi yang baru adalah kosong masuk sehingga positif infinity. Ini adalah domain baharu untuk function ini. Jadi kita kena aware lah, dia ada domain baharu. Okay, so mungkin kita tulis kat sini lah, kita buat star. Star new domain. Domain of fx is apa tadi? Kosong ni sehingga positif infinity. Ini domain baharu untuk fx kita. Okey, jadi apa pun sama je. Kita nak buat algebraic, kita kena let juga. Let f kelongsong belah kiri kosong, belah kanan pun kosong. Kita nak letak dua warna yang berbeza. Ini x1, ini x2. Okey. Okey, dan seterusnya kita ganti. Fx1 adalah x kuasa 2 tolak 4. Sama juga x kuasa 2 tolak 4. Tapi kuasa 2, dia punya kuasa 2 tak samalah. Yang ini x1, yang ini x2. Dia punya kelongsong dia tu. Aku lupa lagi square kat sini. La ilaha illallah. Okey, now dekat sini kita nampak minus 4 on the left hand side plus 4 on the right hand side. Kita boleh further simplify. Kita further simplify akan dapat square belah kanan dan kiri sahaja. Square kepada siapa? Pertamanya square x1 square sama dengan x2 square. Okey, kejap aku salin dulu benda ni, nanti aku cerita. Letak dulu siap-siap. Ada benda yang nak diceritakan. Okey, now apa yang perlu kita buat dekat sini seterusnya adalah we are taking a square root for both side. Okey, jadi di sini dia adalah square root yang square ni. Di belah sini pun kita ambil juga square root dia. Tetapi disebabkan kita nak jadikan x1 sebagai perkara rumus dan kita mengambil square root both side, kita kena mengambil positif dan negatif. Okey, dan seterusnya kita akan dapatlah x1 sama dengan plus minus x2. Tetapi, dia ada tetapi. Ingat tak kita ada new domain di sini? Nampak kita ada new domain di sini? Bila kita new domain di sini, ini bermaksud untuk x. Untuk x greater equal 0, jadi dia adalah applicable untuk positif. X yang positif. Jadi x1 sama dengan x2. Yang negatif tak kira. Walaupun kita dapat solve ni, kita solve untuk 2, tetapi domain baharu function kita adalah x greater than kosong. Maksudnya kita dah kerat senyum tu. Nanti jadi segi grafik, nanti saya tunjuk mana datang. Okey, jadi di sini kita dah tahu. Jadi kita dah tahulah since x1 sama dengan x2. Okey, disebabkan kenapa dia sama? Sebab kita dah ubah domain di sini. Therefore, fx is apa tadi? Is, Allah lupa dah aku. Is 1 to 1 function. Kalau kamu malas ngeja, kau buatlah tu 1 to dash 1 function. Okay, now next. Next.
Horizontal line test macam mana kita nak buat? Kalau kita horizontal line test macam mana nak buat? Kita kena sketch dia. Bila kita kena sketch, kita kena buat paksi X dan paksi Y saya yang bengkok. Okey, now function dia, okay, kalau kita tengok sini, x square tolak 4. X square tolak 4. Kita tempat mana boleh kat sini, Ainan? Aduh, mak. Kecoh lah. Okey, buat macam ni. Baru betul. Okay, X. Okey, jadi ini bermaksud x square tolak 4 adalah, dia adalah senyum. Dia adalah senyum yang langgar pada negatif 4. Mana negatif 4 tu? Mana negatif 4 tu? Negatif 4 tu dekat bawah tu lah. Dekat bawah ni lah. Ni negatif 4. Negatif 4. Okey. Tetapi, dia ada tetapi dia. Tetapi dia apa? Tetapi kita ada ni restricted domain kita ni. Maksudnya apa? X lebih besar atau sama dengan kosong sahaja. Jadi nilai-nilai yang lebih kecil daripada kosong kita tak terima. Di manakah nilai-nilai X lebih kecil daripada kosong? Ni kat tepi ni ni. Ini tak terima. Jadi apakah image yang dihasilkan daripada X yang negatif ni? Yang bahagian merah ni. Yang ini. Jadi kita padam. Padam. Mari kita padam. Merah ni pun nak padam. Padam. Jadi tinggal itu je. Tinggal separuh tu je. Itu dah dia. Kita dah ubah. So ingat, bila kita restrict kita punya domain, kita akan ubah function kita. Dan seperti biasa, kita letak y sama dengan k. Dan di sini kita nampak y equals k always intercept fx at 1 point. Jadi since y equals k intercept fx at 1 intercept fx betul lah. 1 point. 1 point. 1 point. Therefore fx is 1 to 1 function. Itu saja. Itu saja. Senang kan? Senang je. Jangan stress-stress. Okay. Let's move on to this one. What do we have here? Kita ada absolute value. Absolute value. Jadi, untuk absolute value ni, untuk absolute value ni pun sama, kita ada restricted domain. Jadi, untuk itu kita kena define absolute value ni dalam bentuk yang berbeza. Jadi, fx absolute value ni adalah dia akan positif, x akan positif apabila x greater ataupun equal 0. Dia akan negatif apabila x less than 0. Okey, kalau nak highlight, mungkin saya boleh highlight dengan warna yang berbeza. Dengan warna berbeza, saya pakai warna merah lah. Saya pakai warna merah. Jadi, x tu akan jadi negatif kalau x less than kosong. Nampak kat situ? Ini adalah definition absolute value. Definition absolute value. Okey. Jadi, bila kita nampak dekat sini, nampak dekat situ. Okey, jadi untuk restricted domain greater than 0 adalah functionnya ini sebenarnya. Jadi, kita nak ganti, kita nak let tu. Kita let yang saya dah kotak tu tadi. Let f kelonsong sama dengan f kelonsong. Kita masuk ke x1 dan x2. Tak nak, warna merah dah pakai. x1 warna hijau, x2 warna biru. x2 warna biru. Okey, apakah kelonsong kita? Kelonsong kita adalah x tambah 2, x tambah 2. Okey, seterusnya kita kira x1 hijau, x2 biru. Okey, dan di sini dapat kita lihat positif 2 kita boleh selesaikan. Last kita dapat x1 sama dengan x2. Exactly. Jadi di sini since x1 sama dengan x2, okay, therefore fx is 1 to 1 function. X 1 to 1 function tu padamlah. Jangan kamu panik pula apa benda. Okey, mari kita lukis pula.
Jadi bila kita nak lukis, macam mana kita nak lukis? Tengok di depan apa menatang tu. Di depan absolute value. Dia adalah positif. Bila positif, bentuk V. Bentuk V ada titik dekat sini. Koordinatnya apa? Koordinatnya apa? Mari kita cari. Nilai X ambil di dalam modulus. Jadi X sama dengan kosong. Dah selesai dah. Letak kosong di situ. Okey, seterusnya nilai apa? Nilai Y di luar modulus. Positif 2. Jadi 2 di sini. Okey, jadi kita nampak kita punya V terletak pada dan bucunya titik tajam dia terletak pada 02. 02 okey, ke atas. Oh, situ je. Okey, jadi kita buat beginilah. Jadi X di sini. Okey, Y di sini. Okey, jadi 02, 2 somewhere atas ni Okey. Saya buat warna biru lah. Jadi dia adalah bentuk V, bukan bentuk A bentuk V, sorry. Dia adalah bentuk V, bentuk V begini. Jadi ini adalah fx kita. Tetapi, ada tetapi. Ni kalau tak ada restricted domain. Nampak ni? Kita ada restricted domain di sini. Restricted domain ni apply pada x greater equal kosong. Jadi, nak lebih besar daripada kosong je. Yang less than 0 tak nak. Less than 0 mana? Ni x less than 0 ni kita tak nak. Mana function yang correspond to x less than 0? Yang ini, yang sebelah kiri. Jadi marilah kita nyah mereka daripada kehidupan. Tinggal yang itu. Tinggal yang itu. Okey, jadi kita boleh buat horizontal line test dengan bahagia. Y sama dengan K. Jadi di sini dapat kita lihat intersectnya hanya pada satu titik. Sepanjang mana pun kamu tarik Y equals K itu, dia akan macam itu. Jadi kat sini kita boleh apa nama ni? Kita boleh inilah since Y equals K, intercept fx at 1 point. Okay, 1 point only. Okay, therefore, only nak letak pun tak apa, tak nak pun tak apa. Therefore, fx is 1, 2, 1 function. Okay. Okay, itu sahaja. Okay, thank you for your time and attention. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Dan have a good day. Sudah. Aku nak stop record ni. Okay.